Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita nak sambung bincang soalan UPKK. Mana pada kali ini kita akan bincang bagi subjek adab dan akhlak Islamiah untuk kertas 2, part 1. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan pertama, jawab semua soalan. Okey, soalan 1, tuliskan 2 adab menziarahi rakan. Tuliskan 2 adab menziarahi rakan. Okey, ni dalam tajuk adab menziarahi rakan. So, kita tuliskan 2 adab-adab ketika menziarahi rakan. Okey, yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, yang kedua, berniat baik. Okey, dengan tujuan yang baik. Yang ketiga, ada lagi, membawa buah tangan. Dan yang keempat, pilih masa yang sesuai. Okey, ini adalah antara adab-adab ketika menziarahi rakan. Okey, so dia minta 2. So dalam ni kita bincang soalan ni, kita bagi lebih lah supaya untuk lebih kita mengingat. Kalau tak ingat 2 ni, ada 2 lagi yang boleh dijawab. Okey, antaranya adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Apabila menziarahi rakan, pakailah pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kemudian ziarah rakan itu dengan niat yang baik. Kemudian semasa menziarahi itu bawalah sedikit buah tangan dan pilih masa yang sesuai untuk menziarahi rakan. Janganlah pula pergi rumah orang pukul 12 malam. Okey, itu maksud pilih masa yang sesuai. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Ahmad menziarahi rakannya pada pukul 11 malam. Jelaskan 2 akibat perbuatan tersebut. Okey. Ahmad menziarahi rakannya pada pukul 11 malam. 11 malam ni kira agak dah lewat malam lah. So, apa akibat perbuatan tersebut? Okey, yang pertama, dibenci oleh rakan. Maksudnya orang tak sukalah kita pergi melawat rumah orang masa pukul 11 tu. Mungkin dia tidur awal, dia mungkin dah nak tidur, kita pun baru sampai tekan loceng ke ataupun bagi salam kat rumah dia. Itu mengganggu privasi orang tersebut. Okey, yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim. Okey, yang ketiga, dimurkai Allah. Okey, dimurkai Allah. Okey. Soalan ketiga, Naim menziarahi rakannya yang sakit di Hospital Ipoh. Naim menziarahi rakannya yang sakit di Hospital Ipoh. Okey, jelaskan 2 faedah perbuatan tersebut. Okey, apa faedah perbuatan Naim menziarahi rakannya di Hospital Ipoh? Okey, yang pertama, faedahnya adalah menjaga kebajikan rakan. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi. Apabila ada orang yang sakit ataupun uzur, kita pergi melawat. Okey. Kemudian, mendapat pahala. Allah akan beri ganjaran pahala kepada kita apabila kita menziarahi orang sakit. Okey, soalan kedua. Jawab semua soalan. Nyatakan 2 adab ketika bertanya. Nyatakan 2 adab ketika bertanya. Okey, so kita tengok berapa ada senarai adab ketika bertanya ni. Dia minta 2 sahaja. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, adab ketika bertanya adalah bermanis muka. Bila kita nak tanya sesuatu dengan orang, maniskanlah muka tu sikit. Kalau pergi dalam keadaan yang muka ketat je, mungkin orang susahlah nak berdapat, mungkin orang tu susah nak bagi kita pertolongan lah. Kita pergi dengan muka yang manis, bermanis muka, kemudian baru kita tanya soalan. Okey, yang kedua,
meminta izin sebelum bertanya. Okey, meminta izin sebelum bertanyakan sesuatu. Okey, yang ketiga, bertanya perkara yang baik. Okey, bertanya perkara yang baik. Okey, soalan kedua, Amir membuang sampah di halaman rumah jirannya. Amir membuang sampah di halaman rumah jirannya. Okey, tuliskan dua akibat daripada perbuatan Amir tersebut. Okey, apa akibat Amir membuang sampah di halaman rumah jirannya? Okey, yang pertama akibatnya ialah berlaku permusuhan. Yang kedua, sukar mendapat pertolongan. Okey. Kemudian, tuliskan dua ciri berhujah yang baik. Tuliskan dua ciri berhujah yang baik. Okey, yang pertama, mempunyai pengetahuan yang luas. Mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kedua, mempunyai peribadi yang mulia. Mempunyai peribadi yang mulia. Okey, ada tambahan lagi, mempunyai keyakinan yang tinggi. Okey, mempunyai keyakinan yang tinggi. Okey, soalan yang keempat, soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. Ashraf seorang yang menghormati orang tua. Okey. Ashraf tu bolehlah kita tengok. Ni Ashraf lah ni. Okey, dia menundukkan sedikit badannya ketika lalu di hadapan orang tua. Okey, tuliskan dua hikmah perbuatan Ashraf seperti gambar di atas. Okey, apa hikmah-hikmahnya perbuatan Ashraf tersebut? Disayangi Allah dan keluarga. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, disayangi Allah dan keluarga, mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, ada lagi, mendapat keberkatan hidup. Okey, mendapat keberkatan hidup. Okey, ini adalah hikmah-hikmah perbuatan Ashraf seperti gambar di atas. Perbuatan yang menghormati orang tua, antaranya disayangi Allah dan keluarga, mengeratkan hubungan silaturahim dan mendapat keberkatan hidup. Okey, kemudian soalan ketiga, 6 markah, jawab semua soalan. Soalan 1 dan 2 berdasarkan gambar di bawah. Okey, gambar tengah bermain badminton. Okey, soalan 1, tuliskan dua adab semasa melakukan aktiviti di atas. Tuliskan dua adab semasa melakukan aktiviti di atas. Yang pertama, mengikut peraturan. Okey, adabnya mengikut peraturan. Yang kedua, bersungguh-sungguh ketika bermain. Bersungguh-sungguh ketika bermain. Okey, yang ketiga, ada lagi tambahan dia, mengawal emosi. Mengawal emosi. Okey, semasa bermain kita hendaklah mengawal kita punya emosi. Dan ada satu lagi, bekerjasama dan ada semangat berpasukan. Bekerjasama dan ada semangat berpasukan. Okey, soalan yang kedua, tuliskan dua larangan semasa melakukan aktiviti ini. Apa pula larangan dia? Okey, larangan ketika kita melakukan aktiviti sukan ataupun larangan ketika bermain. Okey, yang pertama ialah berlaku pergaduhan ataupun mencetuskan pergaduhan. Yang kedua, tidak mengikut peraturan. Okey, ini larangannya adalah mewujudkan ataupun mencetuskan pergaduhan ataupun berlaku pergaduhan. Yang kedua, tidak mengikut peraturan. Okey. Kita janganlah tidak mengikut peraturan semasa bermain. Okey, ada lagi tambahannya. Kita tak boleh nak mengejek pihak lawan. Okey, mengejek pihak lawan. Okey, soalan yang seterusnya. Amirul mempertikaikan keputusan pengadil semasa bermain bola sepak.
menyatakan akibat daripada perbuatan Amirul. Okey, akibat yang pertama ialah mencemarkan maruah pasukan. Okey, mencemar maruah pasukan. Yang kedua, mengganggu perlawanan. Okey, mencemar maruah pasukan dan mengganggu perlawanan. Kemudian ada lagi hilang tumpuan. Okey, hilang tumpuan. Mencemar maruah pasukan, mengganggu perlawanan dan kita akan hilang tumpuan semasa bermain sekiranya asyik nak mempertikaikan keputusan pengadil. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua untuk mengulang kaji soalan-soalan UPKK. Okey, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan untuk sama-sama kita mengulang kaji subjek UPKK. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.